Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Tok Alang. Apa khabar semua? Subscribers daripada Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Dan baru saya perasan sebenarnya kita ada subscriber juga daripada ataupun penonton-penonton daripada Thailand, Vietnam dan juga Myanmar. Welcome to the channel. Tapi saya kena cakap dalam bahasa Melayu juga. Sebab kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris nanti ramai kawan-kawan kita yang tak boleh nak ikut. Okey. Jadi hari ni kita akan bercerita. Kita buat dalam studio ni. Bukan studio ni, sebenarnya bilik anak saya punya setup. Dia pun buat belajar online sekarang ni. Macam-macam benda dia buat. Jadi kita waktu ni kita tumpang je pakai. Okey. Jadi hari ni disebabkan musim hujan dan sebagainya, kita buat video dalam bilik senang, dalam rumah. Jadi hari ni kita akan bercerita mengenai pembajaan ataupun 3 jenis baja ataupun baja tabur yang perlu ada bagi kita yang nak tanam durian ni lah. Sebab ramai yang tanya, sebab saya ada buat video satu perkara kan. Jadi ada kawan-kawan kita tanya dari jadual pembajaan dan sebagainya. Jadi hari ni kita akan fokus satu-satu. Hari ni saya akan fokus mengenai 3 jenis baja tabur, baja tabur yang perlu kita ada. Okay, jadi seperti sebelum itu, pada kawan-kawan terutama yang baru lagi menonton Tok Alang channel, yang masih lagi belum subscribe, sebagai tanda sokongan untuk saya kembangkan lagi channel ini, bolehlah subscribe. Yang mana sudah tu tak payahlah, sekali je. Kita boleh kembangkan channel ini supaya ramai lagi kawan-kawan kita yang akan dapat manfaat, dan juga saya sendiri dapat manfaat sebab ramai yang bagi tahu saya apa benda yang saya buat betul tak betul, ataupun bagi cadangan untuk menambah baikan lagi pada kebun saya. Jadi 3 jenis baja tabur yang wajib kita ada. Okay, yang pertama, apa yang kita panggil baja sebatian NPK. Okay, dalam video saya, kalau yang mana baru lagi ikut channel saya ni, boleh terus pergi kepada tekan Tok Alang channel, lepas tu tekan pada playlist playlist di mana dalam playlist tu saya kumpulkan semua video tentang durian. Saya ada dalam berapa puluh dah, dalam 40 lebih video yang mengenai durian ni lah. Okey, yang pertama, baja NPK, sebatian NPK yang wajib kita ada. Sebagai penanam durian, kita kena ada. Okey, baja NPK saya dah terangkan dulu dalam video saya sebelum ini. Sekali lagi saya ulang, N untuk nitrogen, P phosphorus, K kalium. Ialah unsur-unsur yang ada dalam baja tersebut lah. Jadi sebagai contoh, kalau kita baru menanam pokok peringkat vegetatif, peringkat belum berbuah lagi, 4 tahun ke bawah lah kita kata, kita perlu ada baja tumbesaran yang NPK dia stabil, yang sama. Yang biasa digunakan untuk durian ialah 15, 15, 15 ataupun 16, 16, 16. Ini untuk peringkat tumbesaran. Ini yang baja asas. Okey, ada orang kawan-kawan kita yang cadang baja tu, baja ni. Itu kalau kita ada simptom-simptom, katalah penyakit kekurangan nitrogen misalnya, kita tambahkan dekat N. Tapi kalau untuk asasnya, kita kena gunakan baja 15, 15, 15 ataupun 16, 16, 16. Itu yang pertama, baja tabur ataupun baja butir. Kelebihan dia, baja ni yang ada unsur nitrogen, fosforus dengan juga kalium ni, dia mudah digunakan. Iaitu kita tabur je. Kita cukup, kalau pokok yang berumur setahun ke bawah, mungkin dalam 100 gram ke, kita tabur. Boleh cek kat video saya, saya tunjukkan cara nak menabur baja ni, video saya sebelum ni. Dia mudah kita tabur. Ataupun kalau kita ni tanam pokok yang sedikit, kita boleh, ataupun di lereng bukit, kita gali longkang, kita gali lubang, kita masukkan baja supaya dia tidak lari. Kalau tanah rata dan sebagainya, kita tabur je. Memang nama dia baja tabur. Kita tabur. Lepas itu, dia sangat menjimatkan tenaga kita. Kelebihan baja NPK ni, iaitu kita tabur, kita tak perlu tabur misalnya untuk baja nitrogen, kita bor nitrogen lebih. Fosforus, baja akar masa tanam je, mula-mula kita letak lah baja CIRP tu. Tapi kita tak perlu satu jenis baja satu jenis. Jadi dia sebatian. Sebatian maknanya dicampur pelbagai unsur, dicampurkan. Okay, seperti asas je lah NPK tu. Jadi itu kelebihan dia. Dan
untuk tumbuh sarang pokok, baja ni pun sangat lengkap lah untuk diserap oleh akar pokok kita. Okey, jadi untuk peringkat buah sebagai contohnya, kita tukar pula dia punya unsur dia kepada 12, 12, 17 terutamanya lah yang biasa orang pakai. Yang biasa orang pakai 12, 12, 17, di mana kita lebihkan unsur K, kalium, kita lebihkan sebab yang ini akan menggalakkan pokok berbunga dan seterusnya berbuah. Itu asas. Itu baja yang pertama kena ada. Lepas ini saya akan kongsikan cara kita nak ataupun jadual pembajaan ya sebelah ni. Tunggu je. Yang kedua. Okey, yang kedua saya panggil tadi baja sebatian. Yang kedua yang saya buat di kebun saya, kita ada satu lagi baja yang dipanggil baja separuh organik. Baja sebatian juga separuh organik. Cuma kadang-kadang kita bila jurujual terutamanya dia beritahu baja ni baja organik, tapi sebenarnya bukan ya, iaitu baja 888 ataupun baja 555. Saya panggil baja ni separuh organik. Ya, pun perlu ada. Dia tidak wajib tapi perlu ada. Sebagai alternatif ataupun pilihan kepada baja NPK sebatian NPK 15 ataupun 16 tadi. Okey. Sebab apa kita panggil baja ni separuh organik? Sebab dia punya kesan ataupun dia punya kandungan NPK dia agak rendah. Yang dia ada campuran juga, misalnya baja 888 ni biasanya dimasukkan unsur magnesium oxide misalnya, ataupun dia ada juga bahan-bahan yang kita biasa dengar orang tulis TE tu kan, ya, trace elements tu, ya, untuk tambahan kepada pokok-pokok kita lah. Dan kebiasaannya baja ini saya gunakan sebagai dipanggil biasanya untuk merawat kesuburan tanah dan sebagainya. Okey, sama ada 888 ataupun 555. Yang biasanya baja 888 dia kaya dengan unsur-unsur asid humic, dan tapi dia bebas daripada apa tu najis haiwan lah. Bebas daripada najis haiwan. Ada orang dia tak suka baja yang ada najis haiwan, terutamanya kebun macam saya jarang guna ya. Kalau saya guna pun saya gali, saya tanam. Sebab najis haiwan itu untuk yang ketiga, nanti saya akan cerita. Kalau kebun kita ada gangguan pada babi terutamanya ya, kita biasa cuba elakkan guna najis haiwan ni sebab binatang ni dia suka gali. Dia berbau kan, dia berbau untuk cari makanan dia dan sebagainya. Dia bau najis, dia akan gali. Okey. Baja 888 ataupun baja 555. Okey. Baja 888 ni pun kadang-kadang orang panggil baja kopi. Biasa dengar kan baja kopi 888. Dia sebab dia warna dia, mungkin warna dia sebab bau dia ada bau kopi, tapi dia tak ada kena-mengena langsung dengan kopi. Dia hanya orang panggil dia panggilan, iaitu baja kopi. Okey, itu yang kedua. Baja separuh organik. Tapi jangan letak lebih juga. Dia sebab dia macam baja sebatian ya. Baja sebatian sebab kadang-kadang orang ingat baja organik, dia letak dengan banyak, boleh mati juga anak-anak pokok kita. Okey. Yang ketiga. Saya minum dulu Kalau kat rumah boleh minum, kat kebun tak boleh minum. Okey. Yang ketiga ialah baja organik. Okey, baja organik. Kalau saya, baja organik yang paling jelas je ialah baja najis haiwan lah. Baja najis haiwan ataupun tinja haiwan ataupun tai ayam, tai haiwan, tai kambing dan sebagainya orang panggil kalau Indonesia biasa dia panggil kohe. Kohe ni maknanya kotoran haiwan dicampur dua jadi kohe. Kohe kambing sebagai contohnya. Bagi kita di Malaysia ni kita biasa panggil, sama ada baja yang itu bahasa comel sikit kita panggil tinja lah ataupun najis ataupun tahi lah. Saya panggil tahi je dah tahi kan, nak panggil apa lagi tai ayam, tai kambing dan sebagainya yang kita dah fermentasi kan, maknanya kita dah proses dulu sikit-sikit, kita biarkan dia jadi neutral baru kita tak kat pokok. Jangan ambil dalam keadaan original dia kita tak kat pokok, pokok boleh mati juga. Okey, itu yang pertama baja organik yang jenis yang pertama, yang pure organik. Okey. Satu lagi ialah baja kompos. Kompos ni biasa kita buat sendiri di kebun. Terutamanya kalau orang tu ada sepokok dua je, boleh buat sendiri. Kalau macam saya ni tak sanggup saya nak buat sebab kebun saya banyak pokok. Baja kompos boleh juga kita beli yang dah disiap oleh pengeluar baja kompos. Saya tak nak letak jenama. Kalau tuan-tuan perasan daripada mula tadi saya tak bubuh jenama apa. Tak bubuh pun jenama apa sebab jenama tak penting. Yang penting ialah kandungan dalam baja tersebut. Sebab kadang-kadang kilang ni pun dia ambil pada tempat yang sama je, cuma dia jenamakan semula je. Kalau jurujual dia akan kata baja dia paling bagus sekali lah. Okey.
Dan baju organik yang ketiga, yang ini saya suka pakai, iaitu dipanggil baju organik proses. Baju organik yang telah diproses. Sebagai contoh, baju tahi ayam proses. Dalam video saya sebelum ni saya ada tunjuk. Saya guna baju tahi ayam proses yang berbentuk pellet tu. Saya bajakan ke pokok saya tu, ya, menggunakan baju tahi ayam ni lah. Okey. Jadi kelebihan baju organik yang ketiga-tiga jenis organik saya sebut tadi, dia ni tahan lama. Dia tahan lama. Dia tak macam dia lambat larut, dia lambat larut. Jadi dia tahan lama, dia tahan lama, dia tanah dan sebagainya, dan dia apa, membaiki ataupun memulihkan struktur tanah kita. Okey, so kita ada 3 jenis baja. Baiklah, ya. Seperti saya janji pada permulaan video ni tadi, jadual pembajaan. Okey, kalau kita baca dalam buku jadual pembajaan, dia tak tulis dengan jelas, ya. Yang biasa jelasnya ialah dia kata NPK 4 kali setahun. 4 kali setahun bermaknanya 3 bulan sekali lah, 3 bulan sekali. Tapi kalau tuan-tuan menanam, bila kita letak baja katalah bulan 1, nak tunggu ke bulan 4 tu, kita rasa 3 bulan ataupun 3 bulan tu terlalu lama. Kita rasa macam pokok kita tak cukup makan je. Betul tak? Kan? Terasa kan? Jadi saya cipta formula, bukan percaya cerita lah, formula saya saya guna di kebun. Saya buat macam ni. Kita ada 3 jenis baja ni, dan 3-3 ni kita perlukan, kita perlukan, pokok kita perlukan. Jadi saya buat macam ni. Katalah bulan pertama saya letak NPK, pokok yang baru tanam, kita letak NPK 15-15-15 ataupun NPK 16-16. Itu bulan yang pertama. Kita letak pilih pokok kita. Caranya dan juga kadarnya ada saya kongsikan dalam video saya. Boleh cek dekat playlist All About Durian dalam channel saya. Itu yang pertama. Bulan yang kedua, saya letak baja separuh organik tadi, iaitu baja 888 tadi ataupun 555. Saya gilirkan. Kalau sekali ni saya letak 888, akan datang saya letak 555. Ya? Jadi kita jimat, kita gilirkan. Itu yang kedua, bulan yang kedua. Bulan yang ketiga, saya akan letak baja organik. Saya ulang balik. Bulan pertama NPK 15-15-15 baja sepatian. Bulan yang kedua, baja separuh organik 888 ataupun 555. Dan bulan yang ketiga, baja organik, baja tahi ayam proses, baja tahi ayam dan sebagainya lah. Okey, jadi kita ulangkan 3 bulan. Maknanya setiap bulan kita akan bajakan pokok kita. So sebab kita letak setiap bulan, pastikan kadar atau kandungan dia kena sesuai dengan umur pokok. Dan kita letak dengan kadar yang sedikit. Sebab kita nak pakai tiap-tiap bulan kan. Tiap-tiap bulan kita letak sedikit, banyak kali tak apa. Jadi sebulan ni kita letak NPK, katalah pokok umur setahun ke bawah. Kalau disarankan 200 gram sebagai contohnya, kemungkinan kita boleh letak 100-150. Kita kurangkan sikit kandungan dia. Sebab bulan yang depan kita akan cover balik dengan baja yang lain. Tuan-tuan faham kan? Jadi itu yang saya buat di kebun saya. Saya letak baja dalam keadaan yang sedikit tapi banyak kali. Okay, saya mulakan dengan baja NPK, baja separuh organik dan juga baja organik. Okay, jadi itulah dia 3 jenis baja yang wajib kita ada sebagai pekebun durian. Kalau yang tanam sepokok, 2 pokok kat belakang rumah dan sebagainya, boleh juga beli di kedai input pertanian dalam kadar yang sedikit lah. Dekat online pun ada jual. Dia kalau jual dalam sekilo dan sebagainya. Kalau pokok kita ada 20 pokok ataupun lebih baik beli seguni. Seguninya 40 kilo, 50 kilo sebab dia menjimatkan. Okey, dari segi jenama baja, banyak pengeluar baja, terutamanya baja organik, separuh organik ni banyak kawan-kawan kita yang mengusahakan baja, kita support, kita beli. Jenama tak penting, jenama tak penting sebab dia kandungannya lebih kurang sama je. Setiap jual dia akan kata dia yang bagus dan bagus. Cuba kita pilih trial and error, kita cuba yang mana bagus kita itu. Saya okey je kalau kawan-kawan saya jual, saya beli je. Paling kurang pun saya guna seguni sebagai contohnya, sebagai percubaan. Sebab itu kalau dalam video kebun saya, kalau tuan-tuan tengok, jenama saya tak berapa sebut lah. Jenama tak berapa sebut. Kita bebas beli apa yang kita nak lah. Duit kita punya suka, kebun kita punya suka. Sekian, Assalamualaikum, bye bye.